Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni dah hari ke-8 Ramadan, malam ke-9. Semoga kalian semua dalam keadaan terbaik. Hari ni saya sambung lagi topik saya berkongsi selama ni. InsyaAllah sepanjang bulan Ramadan ni, hati-hati menjaga hati. Okey, sebelum kita mulakan, apa kata kita mulakan majlis kita dengan umum kitab Fatihah sambil kita niat semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semalam seperti saya kongsikan kan, bagaimana kita dapat menguruskan hati ini, menjaga hati ini dengan dua perkara sebelum ini, iaitu bagaimana kita membangunkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua bagaimana kita membersihkan hati kita. Terdapat 5 perkara-perkara yang membersihkan hati yang saya ada kongsi semalam. Itu ubat hati, ada 5 perkara. Yang pertama apa? Baca Quran dan faham maknanya, maksud dia. Yang kedua, solat malam kita dirikanlah, solat tahajud, bangun tahajud, solat taubat malam. Yang ketiga, kita berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, kita perbanyakkan berpuasa. Bukan saya puasa Ramadan ni, puasa sunat. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Sentiasa zikir pada waktu malam. InsyaAllah kalau kita siapa dapat jalan ni 5 benda ni, InsyaAllah Allah akan mencukupinya. Okey, hari ini saya nak sambung lagi berkenaan dengan bagaimana kita jaga hati, hati-hati menjaga hati ini. Saya dah kata kan, berkenaan dengan meter jiwa ataupun spiritual meter. Seperti apa yang benda ni saya dapat ilmu ni daripada Ustaz Nasrullah atau Pak Nas, dan juga daripada Profesor Dr. Muhayya, berkenaan dengan meter jiwa dan spiritual meter ni. Ya, seperti apa yang diingatkan oleh Ustaz Adi Dayat, bila saja hati dan jiwa kita ni dikuasai nafsu, kan kita kena cepat-cepat. Kita cari lawan dia. Macam kata kalau marah, kita cari lawan dia apa? Sabar. So, jadi kita perlu tahu kedudukan nafsu dalam jiwa kita ni. Supaya kita tak kena tahu apakah yang sifat nafsu dalam kita ni, supaya kita dapat timbulkan sifat takwa itu. So, Profesor Muhayya selalu ingatkan bahawa hasil kehidupan kita ni bergantung pada apakah respon kita terhadap apa jua peristiwa yang berlaku. Ingat tak yang saya pernah share sebelum ni? Peristiwa campur hasil kehidupan respon kita akan menghasilkan hasil kehidupan kita. So, kalau peristiwa itu negatif, kita tambah negatif, jadilah negatif. Kalau peristiwa itu negatif, kita respon kita positif, insya-Allah hasil kehidupan itu akan jadi positif. So, jadi pada setiap yang berlaku pada jiwa kita itu, berlaku pada kita itu, perlunya kita menjaga hati kita agar tidak terikut dengan emosi jiwa kita yang dikuasai nafsu. So, saya pelajari yang ni, saya cakap tadi kan, daripada Ustaz Nasrullah dan iaitu Pak Nas dan Profesor Muhayya. So, meter jiwa ini sebenarnya terdiri daripada 2 zon. Satu zon nafsu dan satu lagi zon takwa. Okay, hari ini saya akan cerita berkaitan dengan zon nafsu. Dalam meter jiwa ni dia ada 8 8 zon nafsu dan 8 zon takwa. Okey, ini saya share ni meter jiwa ni macam ni. So, talking about zon nafsu hari ni kita cerita pasal zon nafsu. Okay, saya besarkan tengok ni. So, kalau tengok zon nafsu ni kita panggil dengan negatif lah. So, dari negatif 1 sampai negatif 8. Zon nafsu ni negatif 1 adalah penonjolan diri. Kedua adalah kemarahan. Ketiga, negatif 3 adalah tamak. Negatif 4, rasa takut. Negatif 5, keresahan, dia risau. Keenam, putus asa. Selalunya kan bila kita penonjolan diri dan kita marah, kemarahan, tamak, kita akan jadi rasa takut, keresahan, negatif 5. Negatif 6, putus asa. Negatif 7, dia rasa bersalah. Dan negatif 8, hilang akal. So, dalam 8 zon nafsu ni kan, okay, saya kupas satu-satu. Okay, negatif 1, penonjolan diri. Penonjolan diri ni kan, dia adalah suka menonjolkan diri.
sikap bangga diri, riak, rasa diri betul, mahu dihargai, dia mahu mahu penghargaan, mahu orang tengok dia, mahu dihargai, mahu dikagumi, mahu nampak orang menghargai, semua nampak bagus-bagus saja. Fokusnya dia mahu dilihat orang. Macam pernah share macam mana nak ni kelas tu kan. So dia nak orang lihat dia aja. Sememangnya memang kita ni kebanyakan kita nak tahap ni tau, sebab sering kali kita ni dah anggap diri kita betul, orang lain salah. Kita mahu dihormati. Sebenarnya semua ni bermula dari sini, zon nafsu ni. Macam kita macam lah dalam media sosial ni kan. Kita tanya diri kita sendiri. Berapa ramai daripada kita bila kita post apa-apa, adakah kita tanya diri kita? Dia tanya diri kita, adakah kita post ini sebab apa, sebab kita nak tunjuk ni? Adakah kita nak tunjuk pada orang apa yang kita nak, atau kita nak orang tengok kita, ataupun apa? Senang cerita macam inilah, macam saya pernah cakap kan. Ramadan hari ni kita nak beli baju raya. Adakah kita beli baju tu sebab Allah suka, design tu sebab Allah suka, atau pakaian tu sebab Allah suka, atau sebab kita suka, atau kita nak orang lain suka tengok kita, nak orang kata kita cantik, nak puji kita cantik. Itulah yang sifat yang kita ada ni, negatif satu, penonjolan diri. Itu yang kita kena berhati-hati dengan sifat nafsu yang kita ada ni. Okey, minus 2, negatif 2, kemarahan. Kebanyakan daripada kita memang ada ni lah. Suka marah, baran, asyik tak puas hati, dengki, rasa dendam, sombong. Orang dalam negatif 2 ni kan, sudah pasti dia dah ada negatif 1 tu. Dah ada negatif 1, dia pergi ke negatif 2. Dia jadi marah. Tambah pula bila rasa marah ni, tak puas hati, dia akan membuatkan orang macam ni kan, susah nak maafkan orang loh. Jika kita terbuai, kita terbawa dengan sifat ni, bukan saja hidup kita tak rasa bahagia, malah kita akan jauh daripada rezeki. Sebab apa? Kita tak membahagiakan orang. Rezeki itu terletak pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain, terutamanya keluarga kita. Kalau kita asyik marah, dengki, asyik menyusahkan orang lain, macam mana rezeki nak datang kan? So kita kena hati-hati dengan sifat minus 2 ni, kemarahan. Okey, seterusnya minus 3, sifat tamak. Bila kita marah tu, dia akan pergi bertamak. Benda ni orang dia akan bersifat rakus, cintakan dunia, dia tak pernah rasa cukup. Asyik sebab tak bersyukur, dia tak cukup je, dia rasa tamak aje. Membuatkan dia nak, itu yang akan titik apa, ada orang boleh kita tertanya kenapa dia pecah amanah, seleweng duit, rasuah, apa semua ni sebab ada perasaan negatif 3 ni, tamak ni. Dia pentingkan diri, tak peduli apa terjadi pada orang lain. Yang penting dia dapat. Apa yang dia nak, dia dapat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syaifah, Kak Ila, Kak Lila. Okey, minus 3 ni, tamak ni kita kena tengok. Orang dalam negatif 3 ni dia tak ingat orang lain tau. It's not about others, it's about dia je, about diri dia. Dia juga suka minta-minta dan terlalu berharap pada orang lain. Dia malah dia ni kan, kalau dalam ikhlas tak ingin budi dibalas, tapi orang macam ni dia nak harapkan budinya dibalas saja. Dia selalu ingatkan pada orang kebaikan dia, bukan dia ingatkan kebaikan orang pada dia. So negara-negara yang penuh dengan kes rasuah ni, sebab apa? Pemimpin-pemimpin dia tergolong dalam mereka dalam negatif 3 ni lah. Sebab dia orang rasa tamak, tak cukup, kurang bersyukur. So orang minus 4 pula, negatif 4 adalah rasa takut. Orang dalam keadaan ni semuanya dirasakan takut. Dia takut mati, takut miskin, takut tak berjaya, takut bercerai, takut kehilangan orang disayangi, takut tidak boleh langsungkan hutang, takut masa depan. Semua dia rasa takut. Lama-lama dia menjadi anxiety, sebab dia risau, itu akan pergi pada negatif 5 kemudian. So sebab dia takut semua benda ni, so dia akan hadapi banyak persoalan hidup. Sebab dia takut aja. So kita tidak akan terkeluar dari segala persoalan ni kalau kita macam dia tak selesai tau. So terlalu rasa takut dengan banyak benda sehingga kan dia kuasai kehidupan dia. Dan jika tidak timbulkan sifat takwa yang nilai positif yang lebih tinggi, dia akan bawa orang ni ke peringkat seterusnya dan kemudian jauhkan dia dari rezeki. Sebab tu kita akan tengok bila orang takut ni, dia akan pergi ke seterusnya, iaitu negative 5, iaitu keresahan. Jadi risau. Bila takut dia semakin risau. Dia risau nak buat tu, risau ni sebab apa? Sebab dia takut. Dia takut mati, takut miskin, takut tak berjaya, takut cerai, takut kehilangan orang sayangi. So jadi keresahan, dia risau.
So dia menjadi resah, gelisah. Dia merasakan hidup seolah menjadi gelap. Perasaan menjadi risau ni mengingatkan persoalan tidak selesai, bahkan dia tak boleh tidur. Akhirnya apa? Boleh lead to anxiety disorder ataupun kerisauan yang melampau. Itu yang kena jaga-jaga tu. Dan dia akan pergi pada -6 pula. Kalau tak jaga ni, daripada takut kepada resah, dia pergi -6, iaitu putus asa. -6 ni putus asa. So orang macam ni dia jadi hilang kemahuan untuk melakukan apa saja, hingga kan tak tahu apa yang nak buat. Dia tak semangat nak kerja, tak semangat nak lakukan aktiviti lain. Walaupun benda yang dia suka pun dia macam tak nak buat. Dia tak ambil perhatian, dan dia akan buatkan seorang tu lebih memudaratkan. Dia hilang orientasi dan tak tahu macam nak arah tuju hidup dia. Sampaikan jadi putus asa untuk teruskan dia punya hidup ni. So ada juga yang jadi panik, tak tahu apa nak lakukan, malah dia berada dalam negatif 6 ni. Dia boleh mengakibatkan, sebab tu ada kebanyakan pasangan rumah tangga kan, maaf nak cakap, runtuh sebuah rumah tangga tu kerana apa? Dah putus asa dengan masa depan masing-masing. Dia orang dah macam dah give up. Sebab tu dah tak boleh selamatkan. Masing-masing dah give up, dah risau ni, dia jadi putus asa dan udahnya bercerai-berai. Itu kita minta dijauhkan. So kalau tidak dijaga tu, ditimbulkan sifat takwa. Kalau terbawa dengan sifat nafsu tu, kita akan pergi pada negatif 7. Negatif 7 atau apa? Rasa bersalah. Ini yang kalau tak jaga, dia kira rasa bersalah. Akibat dari putus asa tu, seorang tu akan mula rasa bersalah. Dia rasa malu. Dia rasa macam, adakah aku ni, kenapa aku semua ni kan. So dia boleh bawakan jadi lebih tertekan. Dia akan pressure, dia akan depress, dan boleh sebabkan dia tekanan jiwa dan kemurungan. Ini yang boleh lead kepada depression. Sebab dia tak dapat jawapan daripada yang dia risau, dia putus asa. So dia depress. Seorang tu akan hanyut. Dia persoalannya membuatkan dia akan meratapi, dia akan rasa sedih, perasaan dia rasa salah, rasa rendah diri, rasa malu. Semua ni tebal tu. Dia sampai dia susah nak bangkit kembali. Itu yang kalau tak jaga betul-betul, tak dapat treatment, this one is go to form untuk mental health kan, kesihatan mental kita. So dia akan pergi pada ni yang kita paling kita tak nak lagi. Kita nak kembali ke masa negatif 4 kita dah atasi, pergi pada negatif 8. Negatif 8 itu adalah hilang akal. So apabila seorang tu tak lagi berjaya kawal emosi dia, berada negatif 4 ke negatif 5, dia melarat ke 6 dan negatif 7, dia boleh buat pasal tu hilangkan, tak lagi ingat siapa diri dia. Dalam zon negatif 8 ni, kita termasuk dalam golongan yang mungkin soal tidak ingat orientasi tubuh dan rasa malu. Allah Akbar. Semoga sifat-sifat dalam zon nafsu kita ni kita boleh atasi jika kita tahu apakah sifat-sifat dari zon takwa yang perlu ada untuk kita nilai negatif tu kita positifkan dia. Sekurang-kurangnya ada perubahan dalam negatif yang besar tu pada nilai yang lebih kecil atau menjadi kosong. Kita kena tahu. So kita tahu 8 negatif sifat-sifat zon nafsu ni kan. Saya cakap tadi tu, ada negatif 1 penunjukan diri, negatif 2 kemarahan, negatif 3 tamak, negatif 4 rasa takut, negatif 5 keresahan, negatif 6 putus asa, negatif 7 rasa salah, negatif 8 hilang akal. So kita tahu sifat-sifat dalam zon nafsu ni. So kita kena tahu juga apakah sifat-sifat yang ada dalam zon takwa itu, supaya kita dapat menaikkan zon takwa itu untuk kita tangani, atasi zon-zon sifat-sifat zon nafsu itu. Bila -1 kita dapat dengan +2 ke respon pada -1, insya-Allah kita akan jadi +1 Okey, insya-Allah. Semoga esok saya sambung dengan apakah itu sifat-sifat dalam zon takwa yang dapat membawa kita untuk neutralizekan, untuk atasi apakah zon-zon sifat-sifat dalam zon nafsu itu, insya-Allah. Terima kasih semua. Semoga kalian semua dikurniakan dalam tu kadarnya, dipertemukan dalam tu kadar, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang bertakwa, sentiasa buat baik dan sentiasa bersyukur, insya-Allah. Amin amin rabbil alamin. Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi esok insyaAllah.